Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam pada separuh pertama hari tersebut, euro telah merosot. Kemudian, bagaimanapun, mata wang Eropah telah berbalik arah dan memperoleh momentum menaik yang kukuh pada dolar yang lebih lemah dipengaruhi oleh data mengenai keyakinan pengguna Amerika Syarikat. Indeks lembaga persidangan jatuh sehingga 106.1 bulan ini daripada 114 pada bulan Julai, jauh di bawah angka 116 yang dijangka oleh pakar ekonomi. Ini menunjukkan ketidakpastian yang semakin meningkat mengenai masa depan dasar monetary Fed. Lagipun kenaikan kadar faedah selanjutnya boleh menambah masalah ekonomi. Memandangkan data terkini mengenai aktiviti perniagaan dan keyakinan pengguna, pengawal selia berkemungkinan akan membiarkan kadar faedah tidak berubah pada mesyuarat Septembernya. Ini menunjukkan bahawa ekonomi Amerika Syarikat berisiko merosot ke dalam kemelesetan tahun depan. Oleh itu, pertumbuhan ekonomi yang perlahan pada tahap yang boleh diterima berbanding dengan inflasi dan pengangguran masih menjadi persoalan. Semua ini boleh melemahkan lagi permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat. Dengan latar belakang ini, mata wang tunggal Eropah dijangka melanjutkan keuntungan. Walau bagaimanapun, data hari ini mungkin menghadkan kenaikan harganya. Kalender makroekonomi hari ini termasuk statistik tentang harga pengguna Jerman. Kadar inflasi di Jerman yang diukur sebagai perubahan tahun ke tahun dalam indeks harga pengguna diramalkan berada pada 6.0% pada bulan Ogos, turun daripada 6.2% sebulan yang lalu. Pada asas sebulanan, harga pengguna dijangka meningkat sebanyak 0.3%. Pedagang juga harus memberikan perhatian terhadap data mengenai keyakinan pengguna di kawasan Euro. Peningkatan dalam penunjuk mungkin menyokong mata wang Eropah. UK bersedia untuk melaporkan data mengenai bekalan wang M4, pinjaman gadai janji serta pinjaman bersih kepada individu. Semua ini boleh membawa kepada lonjakan dalam turun naik pasaran. Pada masa yang sama, daya penggerak di sebalik aset berisiko masih akan membuatkan dolar menjadi lebih lemah, terutamanya jika mendapat tekanan daripada laporan ADP National Employment. Konsensus pasaran menunjukkan peningkatan sedikit dalam senarai gaji swasta Amerika Syarikat sebanyak 195,000 pada Ogos selepas lonjakan 324,000 pada bulan Julai. Angka yang lebih rendah daripada jangkaan boleh mengheret dolar lebih jauh ke bawah. Lebih-lebih lagi, Amerika Syarikat akan mengeluarkan data mengenai keluaran dalam negara kasar. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak mungkin memberi kesan yang teruk terhadap sentimen pasaran. Selain itu, wajar untuk memberikan perhatian terhadap jualan rumah yang belum selesai di Amerika Syarikat yang merupakan pengukur penting dalam aktiviti perumahan, manakala bilangan pasaran perumahan mungkin memberikan pandangan berharga terhadap keadaan ekonomi negara. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta Euro US Dollar 1 jam, tahap 1.0891 bertindak sebagai rintangan. Pulse breakout-nya akan mencipta isyarat jual sekaligus menolak euro turun sehingga 1.0845 di tengah-tengah data KDNK dan pekerjaan yang meningkat. Jika harga membentuk false breakout pada tahap ini, isyarat beli akan dihasilkan. Dalam kes ini, euro akan berpeluang untuk meningkat sehingga 1.0891. Penyatuan di atas tanda ini dan ujian atas ke bawahnya boleh memacu mata wang tunggal Eropah sehingga 1.0930 dan juga 1.0959. Pada tahap 1.0959, saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound dan ia bergantung pada pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.0930 dan 1.0891 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout dan euro mungkin melupuskan keuntungan pada hari Selasa. False breakout di 1.0845 diikuti dengan sedikit peningkatan dan pengembalian kepada tanda ini akan menyebabkan kejatuhan harga. Jika harga menembusi 1.0845 dan menetapkan di bawahnya, euro akan turun sehingga 1.0805 yang merupakan sempadan bawah saluran menaik. Di kawasan ini, anda disarankan untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Bercakap tentang pound British, false breakout di 1.2640 akan membuka peluang penjualan pasangan tersebut dengan menjangkakan kejatuhan ke 1.2609
dan mungkin 1.2586. Pada tahap 1.2586, pedagang disyorkan untuk membuat pembelian di rebound dengan harapan kenaikan 20 sehingga ke 25 pips. Pembelian di 1.2609 juga akan membolehkan mata wang British mengekalkan momentum menaik dan menuju ke paras tertinggi baru seminggu. Jika harga naik melebihi 1.2640 dan mengujinya dari atas ke bawah, isyarat beli yang kuat akan dihasilkan. Dalam kes ini, anda boleh bergantung pada lonjakan sehingga 1.2665 dan 1.2689. Pada tahap 1.2689, pedagang boleh membuat penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Penjualan di 1.2665 dan 1.2640 akan relevan hanya di false breakout. Sekian video analisis dari saya dan selamat Hari Merdeka.